Baik, sehingga proses pengundian tamat pukul 5 petang tadi, proses pengundian PRU Dun Sabah berjalan lancar tanpa insiden di luar jangkaan dan SPR menjangkakan keputusan dapat diketahui menjelang pukul 10 malam ini. Jadi untuk perkembangan di sana, kita terus saja bersama Muhammad Dia Salan untuk perkembangan seterusnya. Silakan dia. Baik, terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sejak pusat pengundian dibuka pukul 7.30 pagi hingga pukul 4 petang, hampir 60% pemilih berdaftar di Sabah sudah keluar mengundi. SPR menyasarkan antara 70 hingga 75% pengundi menunaikan tanggungjawab mereka sehingga pusat pengundian ditutup sepenuhnya pada jam 5 petang ini. Sebanyak 2,540 saluran di 741 pusat mengundi dibuka di semua 73 kerusi Dewan Undangan Negeri bagi membolehkan rakyat negeri ini memilih kerajaan baharu pada PRU Dun Sabah ke-16 ini. Proses pengundian yang membabitkan 1,88,711 daripada 1,103,646 pengundi biasa dikendalikan 17,257 petugas pilihan raya. Petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan Kementerian Kesihatan juga terus memastikan prosedur operasi standard SOP dipatuhi setiap pengundi, termasuk memeriksa suhu badan, penjarakan fizikal serta memakai pelitup muka. Kemah khas disediakan bagi pengundi bergejala. Petugas SPR berusaha untuk memudahkan pengundi melaksanakan tanggungjawab mereka. Dalam pada itu, Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Johar Dato' Haji Mahiruddin dan isteri Toh Puan Dr. Nolida Tan Sri RM Jasni turut mengundi di pusat mengundi Sekolah Rendah Swasta Datuk Simon Fong bagi daerah mengundi Bangka-Bangka Dun N17 Darau. Tun Dr. Johar dan Toh Puan Nolida tiba di pusat mengundi Sekolah Rendah Swasta Datuk Simon Fong Kingfisher pada pukul 1.45 tengah hari diiringi Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, SCP Habibi Majinji dan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Dun N17 Awang Damit Suran. Dalam pada itu, Pengerusi Perikatan Nasional Sabah Datuk Haji Jinor yang bertanding di Dun Sulaman mengundi di SK Serusup di Tuaran. Calon PN yang juga Presiden Parti Solidariti Tanah Air Kustah, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan, merupakan antara yang terawal mengundi di SK Pekan Tambunan. Dun N39 Tambunan yang mempunyai seramai 16,494 pengundi menyaksikan pertandingan 6 penjuru. Datuk Seri Muhammad Safi Abdal yang juga Presiden Parti Warisan Sabah Warisan mengundi di Sekolah Rendah Bubul Sempurna kira-kira pukul 8 pagi diiringi isteri Datin Suryani Datuk Srib. Pusat mengundi yang merupakan kawasan mengundi Dun Bugaya menyaksikan pertembungan 7 penjuru. Datuk Syafi'i yang bertanding di Dun Senalang ditentang 4 calon lain. Di SMK Tun Fuad 7 Kiulu, calon dari APCO yang juga presidennya Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau menyempurnakan proses mengundi. Kesemua tempat mengundi di N15 Kiulu akan dibuka sehingga pukul 5 petang, kecuali di SK Poring dan SK Tudan yang hanya akan dibuka sehingga pukul 2 petang sahaja. Baik, sebentar tadi baru sahaja selesai proses pengundian tepat pukul 5 petang dan kini semua peti undi akan dibawa ke pusat penjumlahan rasmi undi di Dun masing-masing. Bersama Sarifah Munazrah Sarip di Dewan Seri Sulaman Tuaran dan seterusnya ke Dewan Masyarakat Kiulu bersama Firdaus Arashid Idris. Silakan Sarifah. Baik, terima kasih dia di studio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dun N12 Sulaman Tuaran. Saya kira antara lokasi yang akan menjadi tumpuan ramai pada malam ini kerana ianya dikategorikan sebagai kawasan panas ataupun kerusi panas sempena dengan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sabah kali ke-16 ini. Baik saudara, sekarang ini kami berada di pusat penjumlahan rasmi undi pilihan raya Dewan Undangan Negeri untuk Dun N12 Sulaman ini.
melihat sendiri dan juga meninjau keadaan ataupun suasana di dalam pusat penjumlahan rasmi ini, iaitu di Dewan Sri Sulaiman Tuaran ini, yang mana saya dapati petugas-petugas SPR telah pun menjalankan tanggungjawab dengan memastikan segala prosedur operasi standard dipatuhi untuk menerima sebentar sahaja lagi 26 peti undi di 26 saluran untuk N12 Sulaiman Tuaran ini. Dan sebentar tadi saya pasti semua pusat mengundi telah pun ditutup secara rasmi bermula pada pukul 5 petang sebentar tadi, dan ini menandakan bahawa hari pengundian telah pun berakhir. Dan saudara, untuk makluman anda, di N12 Sulaiman Tuaran ini terdapat 7 pusat mengundi, iaitu di SK Penambawan, SK Serusup, SK Selupuh, SK Termenung dan SK Pekantuaran, SK Tambalang serta SK Baru-Baru, di mana jumlah keseluruhan untuk N12 Sulaiman ini, iaitu jumlah pemilih berdaftar adalah seramai 11,711 pengundi. Baik, saya tadi sempat bersama dengan pegawai pengurus Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, iaitu Encik Muhammad Sofian Alfian, yang mengatakan salah satu di pusat mengundi SK Penambawan mungkin sedikit akan mengalami kelewatan untuk menghantar peti-peti undi kerana jarak yang sedikit jauh dari pusat penjumlahan rasmi undi ini, iaitu memakan masa selama 1 jam 30 minit. Untuk itu, malam ini kita akan saksikan adakah penyandang di N12 Sulaiman ini akan terus memenangi kerusi ini. Hanya akan kita dapat ketahui selepas keputusan rasmi akan diumumkan sebentar sahaja lagi. Itu yang dapat saya kongsikan dari pusat penjumlahan rasmi undi sempena dengan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sabah kali ke-16. Untuk perkembangan di Kiulu bersama dengan rakan saya Firdaus Arasi. Silakan Firdaus. Terima kasih Sarifah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keadaan semasa di pusat penjumlahan undi rasmi bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N15 Kiulu masih lagi menunggu kotak undi pertama. Sehingga pukul 5 petang tadi, peratusan mengundi yang telah keluar mengundi di 15 pusat mengundi dengan 28 saluran untuk 10,887 pengundi belum dapat disahkan oleh pihak SPR di sini sehingga kotak tiba di pusat ini. Jadi kesemua tempat mengundi di N15 Kiulu dibuka sehingga pukul 5 petang tadi, kecuali di dua, iaitu masing-masing di Sekolah Kebangsaan Poring dan Sekolah Kebangsaan Tudan yang akan dibuka sehingga pukul 2 petang tadi sahaja. Dan sepanjang tempoh mengundi siang tadi, kita turut dimaklumkan tiada insiden yang tidak diingini berlaku dan kesemuanya berjalan dengan lancar. Ini ditambah dengan cuaca cerah sejak awal pagi. Bagaimanapun selebihnya akan dibawakan dari semasa ke semasa bersama pegawai pengurus pilihan raya bagi kerusi DUN N15 Felicia Gita Sindan untuk perkembangan mengenai pertemuan 6 penjuru di sini. Dan seperti anda boleh lihat di belakang saya sekarang, carta untuk kerusi N15 masih lagi kosong dan masih lagi menunggu perkembangan terkini dari pihak SPR. Untuk itu, sekian saja buat masa ini dari N15 Kiulu. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Firdaus dengan laporannya. Ya, turut berada di lokasi pusat penjumlahan rasmi undi wartawan Juliana Bangot di Dewan Kementerian Belia dan Sukan Pitas. Teruskan, Jo. Terima kasih rakan setugas. Proses pengundian bagi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri DUN Bengkoka telah pun berakhir dan berjalan lancar. Dan DUN Bengkoka mempunyai 11,543 pemilih berdaftar. Calon Parti Bersatu Sabah PBS Dr. Samuel Mopun menunaikan tanggungjawab di SK Kanibongan pukul 8 pagi tadi. Sementara itu, Jun Sim Rumunzing, calon daripada Parti APKO, dan Omar Jalun, calon daripada Parti USNO, turut kelihatan mengundi di SK Kanibongan. Sebaik proses pengundian ditutup, semua undi dibawa ke pusat penjumlahan undi rasmi di Dewan Kementerian Belia dan Sukan Daerah Pitas ini. Dan bersama saya ketika ini pegawai pengurus pilihan raya N2 Bengkoka, Encik Johari Abdullah. Baik Encik Johari, bagaimana Encik Johari melihat perjalanan proses pengundian di DUN Bengkoka sepanjang hari ini? Saya memantau beberapa tempat. Awal pagi sebelum jam 7, kita punya para pengundi, daftar pemilih sudah memang beratur di tempat pengundian. Seperti ada 3 pusat pengundian yang saya sempat untuk meninjau.
di SK Senaja dan SK Kusilan. Kebanyakannya pengundi-pengundi mengikuti apa yang disyaratkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi adakah peti undi dijangka lewat sampai pada petang ini? Untuk makluman, kita ada 5 PDM yang ditutup pada jam 2 petang ini. Antaranya ialah SK Manggis, SK Mapan-Mapan, SK Pantai, SK Pinapak dan SK Pandan Mendamai. Terawal, insyaAllah kalau tidak ada halangan daripada kita punya KTM, Ketua Tempat Mengundi, seawal jam 6.30 akan sampai di PPRU. Okay, terima kasih atas perkongsian itu tadi Encik Johari. Dan untuk makluman, N2 Bangkok merupakan antara 13 kerusi DUN baharu bagi PRU DUN Sabah ke-16 yang menyaksikan pertembungan 11 penjuru antara parti PBS, Barisan Nasional, APCO, USNO, PCS, PPRS, Gagasan dan 4 calon bebas. Dan sudah pastinya keputusan DUN Bangkok ini antara ditunggu-tunggu malam ini. Juliana Bangot, #BahUndi 2020. Baik, terima kasih Jo. Pihak Polis Diraja Malaysia dan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia rela berjaya mengawal situasi di pusat-pusat daerah mengundi di seluruh negeri sepanjang hari pengundian PRU DUN Sabah. Tiada sebarang aduan maupun permasalahan yang dilaporkan setakat ini. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Hazani Ghazali dalam sidang medianya di Ibu Pejabat Polis Daerah Papar berkata tinjauannya sekitar Beaufort dan Papar mendapati masyarakat yang keluar mengundi turut mematuhi prosedur operasi standard SOP. Untuk makluman semua, proses pengundian berjalan pada hari ini berjalan dengan lancar sekarang ini dan tiada ancaman keselamatan ataupun ketenteraman awam terpelihara dengan baiknya. Cuma sedikit ada traffic jam sikit lah because semua keluar pada hari untuk mengundi. Beliau turut memaklumkan pihaknya telah menerima sebanyak 193 laporan atas pelbagai kesalahan sepanjang kempen berlangsung sehingga semalam. Daripada jumlah itu, 58 kertas siasatan telah dibuka. Mengulas mengenai isu dua kerakyatan, Dato' Hazani menegaskan lebih 100 individu yang cuba pulang untuk mengundi dihalau keluar daripada memasuki perairan Sabah kemarin. Kesemua mereka disyaki memiliki dua kerakyatan. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Hazani Ghazali berkata individu ini menaiki 2 bot jongkong dan 2 bot laju. Bot berkenaan dikesan cuba memasuki perairan negara melalui sempadan laut di Sandakan. Tapi kita terpaksa halang, bukan menafikan hak untuk dia mengundi, tapi kita terpaksa menghalang sebab dia balik ke sana pun tanpa melalui jalan yang sah dan nak masuk pun melalui bukan jalan yang sah. Jadi kita terpaksa menghalang untuk mengelakkan COVID-19. Sepatutnya dia orang ni masuk jalan yang sah kena ada pemeriksaan kesihatan dan sebagainya. Baru-baru ini, Dato' Hazani mendedahkan mempunyai maklumat mengenai kemasukan besar-besaran warga asing untuk membuat kekacauan pada hari pengundian hari ini. PRU DUN Sabah ke-16 ini yang dilaksana dengan mengikut garis panduan pencegahan COVID-19 menjadi pengalaman pertama buat beberapa petugas kesihatan daerah Beaufort yang menjalankan tugas di kemah bergejala di Pusat Pengundian Sekolah Kebangsaan Kampung Brunei Membakut. Proses pengundian lancar dengan pengundi yang disaring bergejala perlu ke kemah khas untuk mengundi. Berkongsi perasaan, mereka berharap pengundi sentiasa mematuhi prosedur operasi standard ditetapkan. Agak mencabar juga disebabkan peningkatan kes yang sekarang ini kan mendadak. Lepas tu di sini pemantauan kami adalah untuk yang bergejala dengan tidak bergejala lah. Begitu. Lepas tu kami mengharapkan yang pihak KKM orang ramai yang datang ke PRN ini mengamalkan norma-norma baru lah dengan memakai mask. Lepas tu penjarakan yang paling penting lah. Terharulah sebab selama kami bertugas ini adalah pertama kali kami bertugas untuk kemah yang bergejala. Sebab selama berkempen dan pilihan raya tidak ada pernah berlaku seperti inilah.
ini kira dalam sejarah lah. Dan kami mohon kepada orang awam patuhilah SOP. Bersama-sama dengan kami untuk menjaga mengurangkan gejala wabak ini. Baru pertama kali bertugas untuk KKM punya, jadi saya harap orang awam sentiasa menjaga SOP yang disediakan dan berhati-hatilah sentiasa. Okay. Pagi ini keadaan terkawal lah. Baik, sekian dahulu berita dari Sabah petang ini. Terus patuhi SOP yang ditetapkan. Pandemik COVID-19 masih belum berakhir. Baik saudara, kami akhiri laporan PRU Dun Sabah dengan paparan visual sepanjang hari pengundian. Silakan.